This is my second marriage. When I gave birth, anak nombor 5, 2016. That is when my husband kena buang kerja. So that is when kita pergi downfall lah. Sangkut sana sini. Bila saya tanya beliau keadaan dia apa semua, dan dia cakap dah penat lah, macam I cannot talk now. Selamat Ramadan, selamat berpuasa. Cepat sangat dah masuk minggu ketiga kita menyambut Ramadan dan saya sangat berterima kasih dapat bekerjasama dengan Zakat.sg untuk memahami bagaimanakah zakat yang ditunaikan membantu keluarga-keluarga yang memerlukan. Hari ini saya akan ditemukan dengan Farah, seorang ibu yang ada 5 orang anak. Dalam keadaannya yang sangat mencabar, beliau tetap membawa anak-anaknya untuk ikut sama dengan beliau bila dia melakukan kerja-kerja sukarelawan untuk Muiz. Dan juga saya akan bersama dengan Rauda, seorang pegawai pembangunan sosial SDO yang membantu banyak keluarga seperti Farah dan juga keluarga-keluarga yang lain yang mempunyai cabaran-cabaran yang sangat berbeza. Di Masjid Jamiah Rabita ini, Rauda sebagai SDO dengan seorang lagi SDO ya. Betul. Hampir 300 penerima bantuan zakat Betul. Jadi ini adalah antara kawasan yang anda Rauda cuba untuk bantu. Betul. Mungkin dapat Rauda kongsi dengan kami antara profil ataupun cabaran-cabaran yang dilalui oleh keluarga-keluarga ini. Ada pelbagai kategori lah yang kami bantu. Ada yang dari golongan orang kurang upaya, ada dari warga emas, ada yang berpendapatan rendah, yang menerima pendidikan istimewa pun adalah. Jadi apakah yang melayakkan Farah untuk terima bantuan zakat? Okey, bagi Farah, memandangkan suaminya seorang saja yang bekerja, pendapatan per kapita keluarganya kurang dari $400 lah. Jadi melayakkan beliau dan keluarganya untuk memohon bantuan zakat ni lah. This is my second marriage. So I have 5 children. 3 is my own, 2 is anak tiri. So everyone is staying with me lah kat sini. So bila Farah dah berumah tangga kali kedua, ada 5 orang anak, bilakah waktu tu Farah mula sangat susah? Okay, that is when I gave birth yang 2016, anak nombor 5. Suami saya gaji kecil lah that time. And then like after few months gitu lah, dia kena buang kerja. So that is when kita pergi downfall lah. Pasal anak perlukan susu, pampers. So yeah, that is when we started lah. Dia merasakan bahawa macam susah nak reach out to others juga. Dia susah nak luahkan pendapat. Susah nak luahkan, betul. Jadi bila saya tanya beliau keadaan dia apa semua, dia cuma cakap stres. Dan dia cakap dah penat lah, macam I cannot talk now. Dan dia just letak lah. Dan saya just okay, saya dah tak kacau. Saya sebelum ni memang tak pernah minta bantuan lah. Ada sekali tu kan, susu tindak kosong is like macam nak kasih Milo Macam as a mother, why? Kenapa like nak kena buat macam gitu kan. So that's why we decide lah. At that time, why not kita try lah minta bantuan lah sambil nak tunggu dia dapat kerja baru. Because saya nak kerja, suami saya tak kasih pasal anak-anak lagi kecil. So he won't let me go out and work. Dia cakap budak-budak pun perlu kasih sayang. Tak nak bila both parents pergi kerja, then anak-anak akan rasa terbiar kan. My husband dah cakap lah, no matter anak berapa ramai pun, kalau kita tahu bersyukur kan, insya-Allah lah rezeki tu ada lah. Jadi apakah bantuan yang Farah terima sebagai penerima bantuan zakat selain dari zakat bulanan untuk keluarganya? Selain daripada zakat bulanan, mereka juga menerima fidyah voucher. Ini juga adalah voucher bulanan? Voucher bulanan juga. Jadi voucher ni boleh digunakan untuk membeli keperluan barang pasar, makanan dari kedai-kedai halal. Memandangkan Farah, dia juga merupakan wakil blog. Kita juga ada menyediakan kursus komunikasi untuk mereka. Bagaimana kalau mereka nak berinteraksi dengan orang lain. Farah sendiri, dia pun ada berbakti balik pada masyarakat. Dia tolonglah kita di masjid ni kalau kita ada macam kerja kemasyarakatan, bantu untuk agihkan makanan.
She started before COVID pun. Memang like why not kita tolong tu lah since diorang need manpower. So dapat-dapatkan diri dengan masjid. So it's a good thing also lah. So saya pun tak buat apa-apa. Anak-anak pun at least saya bawa anak saya pun belajar something. Bagaimana pula dengan bantuan yang diberikan untuk anak-anak? Untuk anak-anak pula, jika mereka memasuki kelas madrasah di sini, mereka tidak perlu bayar secara penuh. Kita juga adakan kelas mengaji dan solat untuk dewasa dan kanak-kanak. Ini pun percuma untuk penerima zakat. Apakah harapan Farah untuk anak-anak? Ajar diorang belajar sungguh-sungguh, and at the same time orang sekeliling kita yang perlu pertolongan, tenaga ke, macam volunteering. So just contribute help, belajar sungguh-sungguh. I just want them to study hard, so hard. pergi belajar setinggi-tinggi mana pun lah. Like insyaAllah lah, I'll be there for them. Apakah harapan Farah pula untuk diri Farah? Okay, harapan saya, insyaAllah anak-anak semua dah primary school kan, semua dah membesar, dah boleh independent sikit. Saya nak kerja pula, contribute pula lah untuk kasih kemewahan sikit lah untuk diorang. And then, of course important lah saving lah. That is what lah, because all this one memang saya tak dapat nak saving. So that is the most biggest ambition lah I want. Memang betul lah, saving is most important lah. So saya nak itu, I want that. Saya doakan sangat Farah akan dapat mulakan savings pertama awak bila awak mula kerja nanti. InsyaAllah. Amin. Saya berharap keluarga Farah dapat keluar dari lingkaran kesusahan ini dan insya-Allah dapat hidup dalam keadaan yang selesa lah. Itu semua saya rasa harapan kita sebagai SDO. Bila kita pertama kali bertemu mereka, kita harapkan yang ada progres atau peningkatan dengan bantuan ini dan insya-Allah dapat hidup dengan lebih senang lah di masa hadapan. Terima kasih pada diorang yang tak putus-putus memberi zakat, yang sudi membantu family macam saya, yang mungkin orang tua yang lain. There is someone yang lebih berat. Yes, betul. Yang berat tentang diorang lah, because Islam there's a few bedridden orang tu pun kat sini. Yes. Dan terima bantuan dari MUIS juga. Yes, anak autism yang special needs, ada a few. Di kawasan sini juga. Yes, ada. Jadi ramai antara mereka di sini yang menerima bantuan zakat oleh MUIS sendiri. Betul. Jadi Farah sendiri melihat. Saya sendiri melihat. Jadi alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak. Saya ingin mengucapkan pada mereka yang setiap tahun membayar zakat, wang yang telah mereka bayar ini alhamdulillah telah sampai kepada penerimanya dengan selayaknya lah. Bantuan yang disalurkan ini digunakan sebaiknya lah. Mereka mengucapkan macam jutaan terima kasih. Mereka merasa amat bersyukur dan mereka mendoakanlah agar Allah memberkati orang-orang yang menunaikan zakat ni, kerana ia walaupun sedikit jumlahnya tapi besarlah maknanya bagi mereka. Kepuasan yang lebih besar lagi dari kejayaan diri sendiri adalah bila kita membantu orang lain untuk berjaya. Berjaya untuk terima pendidikan, berjaya untuk mencari pekerjaan atau berjaya untuk keluar dari lingkaran kesusahan. Bantuan yang anda hulurkan hari ini akan dapat membantu seseorang insan. Ramadan ini kita tingkatkan keihsanan kita dengan menunaikan zakat seikhlasnya. Semoga dengan zakat yang ditunaikan seikhlasnya dapat melahirkan ketenteraman dalam hati dan jiwa dan terasa keberkatannya. Tunaikan zakat anda menerusi AXS atau di laman zakat.sg menggunakan PayNow atau kad debit, atau anda boleh ke masjid-masjid berdekatan dengan anda yang tersenarai di zakat.sg. Tunaikan zakat. Kukuhkan masyarakat.